Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung diskusi kita dari kitab karya agung Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Kimia As-Sa'adah, ramuan kebahagiaan ataupun proses mencipta kebahagiaan abadi di akhirat khususnya dan juga di dunia ini, insya-Allah. Dalam perkongsian kita sebelum ini, kita telah pun membaca kupasan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau mengupas kepada kita bahawa untuk mencapai kebahagiaan abadi, manusia mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencapai suatu maqam dinamakan sebagai maqam musyahadah, iaitu dia dapat menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dia berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ungkapan selain daripada musyahadah, sebagaimana yang dapat kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan tentang ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti ataupun seolah-olah tarahu, kamu melihat Allah, kamu menyaksikan Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, kamu beribadat kepada Allah dalam keyakinan, dalam keadaan hati kamu yakin ataupun mengetahui, menyedari bahawa Allah melihat kamu. Jadi ala kulli hal, kita berada dalam situasi di mana sama ada kita merasakan Allah berada di depan kita ataupun Allah menyaksikan kita. Dan di akhirat nanti, kita akan sampai di akhirat, jika kita dapat masuk dalam syurga, maka syurga itu merupakan taman yang dijadikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hamba-hambanya yang dia redha. Dan dalam syurga itu manusia akan dapat melihat Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang paling agung berbanding dengan kenikmatan lain dalam syurga, iaitu dapat menikmati makanan yang enak-enak, dapat bersama bidadari dan sebagainya. Itu semua kenikmatan itu tak dapat menandingi kenikmatan yang sangat agung yang disebut oleh Al-Quran, iaitu dua. Yang pertama ridwanullah, keredaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang keduanya adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan yang abadi ini untuk mengenal Allah. Kebahagiaan yang abadi di akhirat tidak akan dapat dicapai oleh manusia, melainkan apabila manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menekankan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu dalam diri manusia ini. Allah menyediakan satu kekuatan untuk membolehkan dia mengenal Allah dan sekaligus menempuh perjalanan atau mujahadah menuju kepada Allah, dan seterusnya mencapai sa'adah, kebahagiaan. Kekuatan itu ialah
kekuatan hati. Kekuatan itu adalah kekuatan hati. Dalam pembahasan-pembahasan sebelum ini, Imam Al-Ghazali, atau kita telah pun membaca kupasan-kupasan Imam Al-Ghazali berhubung dengan rahsia hati. Berhubung dengan rahsia hati itu. Dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita bahawa dalam perjalanan hati untuk menuju kepada Allah, Allah telah mempersiapkan junud, tentera-tentera, jundun, tentera-tentera hati untuk membantu hati. Dan tentera-tentera inilah yang sudah siap siaga dalam tubuh kita ini, yang perlu kita manfaatkan sesungguh-sungguhnya untuk membantu hati bagi mencapai ma'rifatullah dan seterusnya musyahadatullah dan seterusnya berada dalam al-hadratu ilahiyah yang bersama dengan Allah, menyaksikan Allah atau menyaksikan kebesaran Allah dan sentiasa merasai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sentiasa merasai Allah mengawasi, muraqabatullah, dia panggil. Allah mengawasi kehidupan kita, termasuk diri kita. Tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam perkongsian kita pada kali ini, yang ke-8, sudah masuk siri yang ke-8, maka fasal yang kita akan baca dalam kitab Imam Al-Ghazali ini, faslun fi ma'rifatul qalbi wa askarihi. Fasal pada mengenal hati dan juga askar hati, atau pasukan hati, ataupun kita sebut di tentera-tentera hati. Walaupun tajuknya begitu umum, hampir sama dengan tajuk sebelum ini, tapi kalau kita perhatikan apa yang ingin dikupas oleh Imam Al-Ghazali dalam fasal ini, kita dapat meletakkan satu tajuk yang lebih jelas, lebih mudah kita faham, iaitu Imam Al-Ghazali dalam fasal ini ingin mengajar kita fungsi-fungsi setiap tentera-tentera yang Allah Ta'ala siapkan untuk hati. Fungsi-fungsi setiap satu. Sebagaimana kita sentuh sebelum ini, tentera-tentera hati ini ada tentera yang bersifat luaran, iaitu tentera tubuh, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan dua aspek yang ada pada tubuh kita, yang mana sebenarnya Allah Ta'ala jadikan itu untuk membantu hati, iaitu keinginan, syahwah. Kita dalam bahasa Arab sebut syahwah. Pengarang penterjemah kitab kita ini, Kiai Haji Mustafa Bisri, menterjemahkan syahwah itu dengan terjemahan kata nafsu, tapi kita lebih terjemahkan syahwat itu dengan keinginan. Keinginan pada makan, keinginan kepada berkahwin, keinginan untuk mengumpulkan harta. Itu Allah Ta'ala siapkan pada tubuh kita, tubuh luaran kita. Dan begitu juga yang keduanya, dia punya kekuatan al-ghadab, kekuatan kemarahan atau kebencian. Jadi kedua kekuatan keinginan dan juga kekuatan kebencian yang ada pada kita. Contoh macam kita ingin mencapai kedudukan malaikat, itu keinginan. Kalau kebencian, kemarahan pula, itu kita marah kepada syaitan, marah kepada orang-orang yang mendahaka kepada Allah. Itu semua ada dalam tubuh kita. Itu demi kekuatan tentera Allah untuk hati, tentera luaran. Di sana ada tentera dalaman, iaitu tentera imajinasi, dia panggil. Dan tentera daya fikir, daya mengingat dan sebagainya. Itu kekuatan di sudut lama yang pusatnya adalah kata Imam Al-Ghazali ad-dimagh, iaitu otak. Yang pusatnya adalah otak. Jadi kita dapat simpulkan bahawa tentera-tentera yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu hati kita ini, dia terdiri daripada keinginan diri, atau kita sebut dengan nafsu. Biasa kita orang Melayu sebut dengan nafsu, keinginan-keinginan yang kebanyakan kita cenderung untuk melihat dari sudut negatif. Tapi Imam Al-Ghazali mengajar kita ataupun mengajak kita untuk berfikir di sudut positif, iaitu keinginan dalam diri ini, termasuk kemarahan itu sendiri, sebenarnya dia adalah berguna untuk hati. Karena ada ketika hati perlu mengingini.
hati perlu mengingini nikmat. Dan nikmat yang mula peringkat awalnya dia mengenali nikmat itu hanya berada di dunia ataupun duniawi, makan, minum dan sebagainya, nak beristeri. Tapi dengan adanya keinginan-keinginan itu, dia dapat mengenali di sana ada nikmat yang lebih hebat, iaitu dalam syurga. Dan begitu juga keinginan untuk mengenal Allah dan keinginan untuk mengenal Allah di dunia, supaya dia dapat merasai betapa agungnya nanti satu keinginan yang lebih agung di akhirat, bukan sekadar mengenal Allah di dunia, tapi di akhirat ada satu keinginan, iaitu melihat Allah Ta'ala itu sendiri. Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya keinginan yang kita tafsirkan, itu kita guna istilah nafsu itu, sebenarnya dia bukan bersifat negatif semata-mata, dia ada aspek positif. Malah aspek positif itu yang boleh membantu hati kita mengejar sesuatu kebahagiaan yang agung, kebahagiaan agung di akhirat nanti. Satu itu dipanggil tentera Allah yang bersifat luaran, yang berupa dipanggil tentera-tentera yang ada pada tubuh, iaitulah ataupun pada jasmani kita, iaitulah keinginan ataupun nafsu dan juga kemarahan itu sendiri. Karena kita perlu marah. Kita perlu marah pada syaitan. Kalau kita tidak ada kemarahan pada syaitan, sudah tentu kita akan mengikuti syaitan kalau tidak ada kebencian kepada syaitan. Dan satu lagi keinginan kekuatan dalaman, tentera dalaman, iaitu kata Imam Ghazali yang berpusat pada ad-dimag, iaitu otak. Kekuatan intelektual, kekuatan berfikir, kekuatan mengingati, itu juga diciptakan Allah untuk membantu hati mengenal Allah dan seterusnya menempuh mujahadah perjalanan menuju kepada Allah SWT. Maka dalam bab ini kita ingin baca lebih lanjut, itu khulasah kita kepada huraian Imam Ghazali sebelum ini. Karena kalau kita tidak sebut seringkas khulasah itu, nanti takut kita tak dapat nak kaitkan dengan penerangan baru yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Kata Imam Al-Ghazali dalam fasal ini, "I'lam annahu qila fil mathalil masyhur, inna an-nafsa kal madinati wal yadaini wal qadamaini wa jami' al-a'dha'i siyaghuha." Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, ada pepatah yang terkenal menyatakan, dia bawa dengan satu pepatah yang terkenal mungkin di kalangan orang Arab, yang menyebutkan sesungguhnya jiwa itu bagaikan kota. Mana jiwa manusia, hakikat manusia yang sebenar ialah bukan raga tapi jiwa. Jiwa itu, jiwa maknanya laraman dia panggil, diri dalam dia. Jadi sesungguhnya jiwa itu bagaikan kota. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali nak sebutkan kepada kita bahawasanya nak mentadbir, nak mengawal jiwa ini seolah-olah macam kita nak mentadbir sebuah kota. Kita kena andaikan begitu, kata Imam Ghazali. Nak kontrol jiwa ini, nak bawa jiwa kita ini, nak mengawal jiwa kita ini, nak melayari jiwa kita ini, dia ibarat kita nak mentadbir sebuah kota. Kedua tangan, kedua kaki dan seluruh anggota badan adalah daerah wilayahnya, daerah pentadbirannya. Kekuatan, Imam Ghazali kata, al-quwwatu asy-syahwaniyah waliha. Kiai Mustafa Bisri dia terjemahkan, kekuatan nafsu adalah wali kotanya, gubernurnya. Tapi kita sebut tadi, ana lebih suka menterjemahkan al-quwwah asy-syahwaniyah, syahwah itu dengan terjemahan kekuatan keinginan. Keinginan pada harta, keinginan pada laki atau perempuan, perempuan pula ingin pada laki, perempuan ingin pada laki, laki ingin pada perempuan, keinginan pada, kita kata, keinginan pada makan, minum dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, kekuatan keinginan itu ibarat dipanggil gubernur. Gubernur ni tugasnya apa? Tugasnya untuk mentadbir. Kekuatan kemarahan pula, aqwah al-ghadabiyah,
pula adalah polis, ibarat polis. Kerana seorang polis, kalau dia tak pandai marah, semua apa yang dibuat oleh orang, semua dia setuju belaka, dia tak pandai nak menegah, maka tak dinamakan sebagai polis. Sebab itu, manusia ini perlu kepada ada kekuatan kemarahan itu. Kerana ia ibarat polis. Sedangkan hati merupakan raja. Hati merupakan raja. Dan akal pula sebagai Perdana Menteri. Akal sebagai Perdana Menteri. Jadi sebagaimana sebuah pentadbiran sebuah kota memerlukan adanya raja, memerlukan adanya Perdana Menteri, memerlukan adanya gubernur, memerlukan adanya polis, maka begitu juga Allah Ta'ala menjadikan dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, ada hati yang bertindak sebagai raja, ada akal yang bertindak sebagai Perdana Menteri, akal menerima arahan daripada hati, kemudian akal ni akan memberi pengarahan kepada polisi, iaitu kepada kekuatan kemarahan. Kemana seharusnya kemarahan itu disalurkan, bukan sewenang-wenangnya. Kalau tak marah langsung pun tak boleh, tapi kalau marah membabi buta tanpa sebab pun tidak boleh juga. Dan begitu juga Perdana Menteri, yakni akal itu juga akan memberi pengarahan kepada keinginan. Bagaimana keinginan itu seharusnya diterjemahkan keinginan itu, supaya keinginan itu menjadi suatu yang menimbulkan impak yang baik. Itu betapa kuatnya pemisalan yang Imam Al-Ghazali berikan kepada kita untuk kita memahami hati dan juga tentera-tentera hati yang terdiri daripada dimag, otak, terdiri daripada kekuatan keinginan ataupun diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri sebagai nafsu, dan juga kekuatan kemarahan, kebencian yang ada dalam diri kita itu. Kata Imam Al-Ghazali lagi, raja mengatur mereka semua. Raja ini hati mengatur mereka semua, sehingga kerajaan dan situasinya menjadi stabil. Sebab wali kotanya, iaitu nafsu atau keinginan, mempunyai watak pembohong, overacting, mana bertindak berlebihan, kalau tak dikontrol. Keinginan boleh berbohong kalau tak dikontrol. Dan juga boleh bertindak berlebihi had kalau tak dikontrol. Dan suka mencampur adukkan persoalan. Sepatut yang senang, dia senang. Yang mudah, yang susah itu barulah difikir cara susah. Tapi kadang-kadang dia suka campur adukkan. Sebab itu perbalahan kadang-kadang boleh diselesaikan dengan mudah, tapi menjadi rumit. Kerana kalau keinginan dalam diri kita, juga kekuatan kemarahan diri kita, kalau tak ditangani dengan baik, maka dia boleh menimbulkan kesan-kesan negatif yang lain. Polis, yakni kekuatan kemarahan yang ada dalam diri manusia itu bertabiat kejam. Kalau dibiarkan, dia akan kejam. Dia akan guna kuasa sewenang-wenangnya. Kalau polis tidak dikontrol oleh menteri, oleh Perdana Menteri, suka berkelahi dan perosak, itu tabiat kekuatan kemarahan yang diibaratkan seperti polis dalam negeri. Kalau tak dikontrol, maka dia akan bertindak kejam, suka berkelahi dan juga merosak. Kalau sang raja membiarkan mereka dalam kondisi mereka itu, yakni menyalahgunakan kuasa, berwenang-wenang, maka akan hancur dan binasalah kota yang bersangkutan. Raja mesti bermusyawarah dengan Perdana Menteri, yakni dengan akal. Raja ini hati mesti sentiasa bermusyawarah dengan Perdana Menteri, iaitu akal. Dan menempatkan wali kota iaitu kekuatan nafsu atau keinginan, dan polisi, iaitu kekuatan kemarahan, di bawah kendali Perdana Menteri. Mana raja ini hati, dia kena pastikan nafsu dan juga kekuatan kemarahan yang ada dalam diri manusia itu sentiasa dikontrol, dikawal oleh akal. Kerana akal itulah yang Perdana Menteri. Bila dilakukan, keadaan kerajaan pun akan mantap dan kota pun akan maju dan makmur. Kalau hati kita ni benar-benar memberi pengarahan kepada otak kita, dan supaya otak ini kontrol nafsu dan keinginan dan juga kemarahan yang ada dalam diri, maka diri kita itu sendiri dan kehidupan kita itu sendiri akan mantap, akan maju dan juga akan makmur.
Demikian pula hati. Hati kata. Demikianlah hati. Kata Imam Al-Ghazali. Ia meminta pertimbangan akal. Makna hati naklah sentiasa meminta pertimbangan akal. Jangan hati pula ikut nafsu. Jangan hati mengikut nafsu. Hati mesti meminta pertimbangan akal. Dan menempatkan nafsu, yang keinginan dan kemarahan di bawah kendali dan perintah akal. Jangan biarkan keinginan atau nafsu dan kemarahan itu bebas. Sebaliknya mesti diletakkan di bawah kendali dan perintah akal. Sehingga keadaan diri menjadi stabil dan dapat mencapai sebab kebahagiaan. Iaitu mengenal hadirat ilahi. Itu sebab kebahagiaan manusia itu ialah mengenal Allah dan seterusnya membawa diri kepada al-hadratu ilahiyah. Untuk bersama, sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala atau merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri. Apabila akal ditempatkan di bawah kekuasaan perintah, bila akal ditempatkan di bawah kekuasaan perintah, keinginan dan angkara murka, maka binasalah jiwa. Kalaulah keinginan atau nafsu dan juga kemarahan diletakkan di bawah akal, dikontrol oleh akal, ditadbir oleh akal, bahagia. Tapi kalau yang berlaku sebaliknya, iaitu keinginan dan juga kemarahan yang berada di atas daripada akal, menguasai akal, maka binasalah jiwa. Jadi sebab itu kita perhatikan. Dan hati pun akan menderita di akhirat. Hati ataupun kita sebut ataupun ni, bahasanya bagi Imam Ghazali, hati, ruh, nafs, itu benda yang sama. Iaitu yang dialah yang akan mengecapi kebahagiaan atau kesengsaraan. Kalau hati mengenal Allah dan dibawa kepada hadrah al-ilahiyah, hadir bersama Allah, hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka penghujungnya adalah dia akan bahagia di akhirat. Tapi kalaulah hati ini tidak mengenal Allah, kerana tidak dibantu, hati tidak dibantu oleh akal, tidak dibantu oleh akal tidak mengawal keinginan diri, sehingga keinginan diri semua menjurus ke dunia. Sehingga kemarahan dalam diri pun menjurus kepada kemarahan yang membetul-tuli, yang tidak ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita ingat balik, ada riwayat menyatakan bahawa awsaqal ural iman, kukuh-kukuh ikatan iman itu ialah al-hubbu fillah, kasih cinta kerana Allah. Mana kalau kita perlu cinta sesuatu, kita cinta kerana Allah. Wal bughdhu fillah, kalau kita perlu marah, membenci sesuatu pun, kita bencinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barulah akan beroleh, barulah akan tercipta, dipanggil kimia as-sa'adah tadi, ramuan kebahagiaan tadi. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kita menyudahi fasal baru bagi siri yang ke-8. Kita membaca kupasan Imam Al-Ghazali berkenaan dengan fungsi, dia panggil fungsi setiap satu daripada tentera Allah yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri kita ini, yang kita boleh simpulkan tentera-tentera Allah yang Allah SWT jadikan diri kita untuk membantu hati, iaitu tentera keinginan dalam diri, iaitu nafsu, tentera yang berupa kemarahan, kuasa kemarahan dalam diri kita, dan yang ketiganya adalah tentera yang berupa otak, dia panggil intelek, dia panggil kuasa dan kemampuan daya intelek, daya berfikir, daya imajinasi, daya dia panggil mengingati dan sebagainya. Itu yang berada, yang berpusat pada otak manusia. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang berikutnya. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua insyaAllah daripada kitab Imam Al-Ghazali ini. Karena yang pentingnya adalah kita dapat memahami kitab ini. Dan penerangan-penerangan yang saya sampaikan tadi itu, kalau sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian rasa ada kekeliruan dan sebagainya, tinggalkan. Yang pentingnya adalah cuba memahami
cuba memahami apa ni um, uh, apa yang ingin disampaikan Imam Al-Ghazali itu. Jadi kerana itu elok kalau tuan-tuan dan sekalian ada kesempatan boleh beli buku ini. Kerana naskah terjemahan yang anda pakai ini, iaitu terjemahan kepada Kimia Sa'adah yang diterjemahkan dengan di bawah judul Proses Kebahagiaan. Proses Kebahagiaan. Dia proses untuk mencipta kebahagiaan. Ramuan untuk mencipta kebahagiaan abadi di akhirat. Terjemah ini dihasilkan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, seorang ulama yang agak dikenali jugalah di Indonesia pada ketika ini. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang tak dapat beli di kedai pun, ana ada naskah simpanan. Kalau tuan-tuan nak beli daripada ana pun boleh juga, insya-Allah. Boleh hubungilah dalam messenger dan sebagainya, atau boleh hubungi sekarang yang menguruskan apa ni channel ana ini, dan itu juga penjualan buku-buku ana sekarang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.